di dalam Al-Quran, antara dalam surah Luqman ayat 25, Allah Ta'ala menyebut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah qulil hamdulillah. Jika ditanya kepada kamu, yakni siapa orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi, nescaya mereka akan menjawab Allah. Baik, kalau kita tengok rata-rata di dalam Al-Quran, Allah mengiktiraf sesiapa sahaja untuk menggunakan, mengiktiraf kedudukan Allah yang menciptakan langit dan bumi dari sudut rububiyahnya. Kita kena faham untuk dikaitkan dengan isu yang dipolemikkan situasi di Malaysia ini, ia bukan sahaja berkenaan dengan boleh atau tak untuk guna kalimah Allah kepada non-Muslim. Isu dia bukan kepada non-Muslim. Ya, sebab di dalam sejarah di Malaysia, kalau kita tengok, ada agama yang memang dah guna kalimah Allah dan tidak pernah jadi isu. Antaranya adalah agama Sikh. Di dalam kitab Guru Granth Sahib Ji, jelas menggunakan kalimah Allah. Dan juga kita ada agama Bahai, disebut Bahai tu. Agama Bahai juga menggunakan kalimah Allah. Dan malah gelaran kepada pengasas agama Bahai itu adalah nama dia Mirza Husin Ali, tetapi gelaran dia adalah Bahaullah. Yang sering digunakan istilah kalimah Allah itu. Baik, kenapa mereka ni tidak ada polemik, tidak ada isu ditimbulkan, walaupun mereka juga non-Muslim. Malah kalau kita tengok antaranya Qadiani di Selangor ni, kalau kita tengok antara fatwa telah mengeluarkan mereka daripada Islam, mereka juga menggunakan kalimah Allah. Kita semua maklum, bila sebut Allah ni kita tahu itu nama zat, Allah yang Maha Tunggal, Allah yang Maha Esa sebagainya, yang tidak boleh diduakan sebagainya. Ini adalah semua maklum bagi orang Muslim tahu kalimah Allah itu adalah nama khas kepada Tuhan. Jadi apabila ia digunakan satu anutan, satu agama yang memiliki satu prinsip akidah yang tidak bertepatan dengan seperti mana kita memahami makna Allah itu, maka ia jadi isu. Seperti mana kita sebut tadi, agama Sikh, agama Bahai tidak jadi isu. Sebab mereka menggunakan pada konteks yang kita boleh berkatakan betul. Maka mereka tidak mensyirikkan dengan benda-benda lain. Sebab Sikh pun dia percaya kepada satu Tuhan. Ik Ongkar, satu Tuhan di dalam agama Sikh. Begitu juga agama Bahai. Jika digunakan kalimah Allah ni kepada Tok Pekong, contoh kita panggil, ada orang sebut Tok Pekong ni Allah Tok Pekong, boleh ke? Agak-agak jadi isu, polemik. Jadi polemik sebab digunakan pada benda yang salah, pada konteks akidah yang salah, untuk dinisbahkan perkataan Allah itu kepada sesuatu benda yang memang bercanggah dengan konsep kalimah Allah itu sendiri. Jadi isu daripada Kristian pula adalah kerana akidah Kristian itu antara memang jelas. Ya, malah kita baca di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Ma'idah, antara laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasa. Sesungguhnya kafirlah sesiapa yang mengatakan Allah itu salah satu daripada tiga. Allah Ta'ala melarang satu penghukuman yang besar daripada Allah Azza wa Jal apabila dia mengatakan kafir sesiapa yang mengatakan Allah itu salah satu daripada tiga. Ini antara akidah yang jelas kepada Kristian. Dan ini antara fitnah yang mana Allah menafikan terhadap penisbahan mengatakan Allah itu adalah salah satu daripada tiga. Baik, apabila kita melihat kepada polemik di Malaysia ni, ia bukan soal orang Kristian itu boleh guna atau tak. Dia ada tiga perkara, dia ada tiga isu. Dia bukan soal non-Muslim tak boleh guna kalimah Allah. Kita tak boleh bawa falasi macam tu. Isu ada tiga perkara dalam isu Kristian ni. Pertama adalah, boleh ke tak kalimah Allah itu digunakan di dalam Bible ataupun dalam risalah Kristian. Itu yang pertama. Yang kedua isu dia adalah, jika nak guna kalimah Allah, nak guna pada bahagian mana? Pada tata bahasa yang macam mana? Perkataan yang bagaimana nak gunakan? Yang ketiga adalah, concern di Malaysia ni adalah isu berkaitan dengan penyebaran agama Kristian kepada orang Islam. Dan perkara itu berlaku. Baik, kita pergi satu persatu. Pertama, untuk isu orang Kristian guna kalimah Allah atau boleh atau tak, jadi perdebatan. Malah sebahagian kalau kita tengok penterjemahan Bible dalam bahasa Arab, okay, dan mereka memang menggunakan kalimah Allah. Itu kita tak nafikan. Tetapi isu dia adalah isu kedua. Jika mereka nak gunakan kalimah Allah, pada bahagian mana mereka nak guna? Kalau dalam bahasa Arab, antara tokoh terawal menterjemahkan Bible dalam bahasa Arab ini, orang Rabai, dia seorang Yahudi. Nama dia Sa'adia Gayon. Sa'adi Gayon. Dia ni menterjemahkan Old Testament, Bible dalam Old Testament ni ke dalam bahasa Arab. Dia meletakkan kalimah Allah tu pada tempatnya. Contoh kita ambil, kalau di dalam bahasa Ibrani umpamanya,
Dia sebut Shema Israelu Adonai Eloheinu Adonai Echad. Wahai Israel, Tuhan Yahweh Adonai ini adalah Tuhan dia adalah Tuhan kita. Dan Yahweh ataupun Adonai ini adalah Esa satu. Sa'adi Gayon, dia terjemahkan ayat itu, dia kata, Yasma' Israel, Allah ilahuna, Allah ahad. Dia kata, wahai orang Israel, dengarlah, Allah itu Tuhan kita. Allah itu satu. Itu yang diterjemahkan. Maksudnya mereka menggunakan kalimah Allah tu pada tempatnya. Tetapi di Malaysia, isunya terbalik. Mereka menggunakan kalimah Allah itu pada kata nama gelaran ataupun kata nama am. Contoh dalam Bible bahasa Melayu, mereka menterjemahkan bahawa wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan Esa. Maksudnya terbalik. Sepatutnya Allah Tuhan kita, Allah Esa. Tapi mereka gunakan kaedah yang terbalik. Sudut tata bahasa pun kita kata dah lari. Okey, kalau kita nak terjemah Allah kita, bahasa Arab ni nak i'rab macam mana ustaz? Allah kita ni. Kalau nak terjemahlah ilahuna, ilah. Kalau nak gunalah perkataan tu. Ya, sebab kalau kita tengok sudut bahasa tu memang ada perkataan persamaan dari sudut ilah tu, Tuhan. Yang ni digunakan secara umum. Tetapi bila melibatkan perkataan khusus, ia jadi polemik apabila Kristian menggunakan pada perkataan yang tidak tepat. Dan yang ketiga adalah isu penyebaran agama Kristian yang menggunakan kalimah Allah. Di Malaysia ni berlaku. Antaranya kalau kita tengok ni, buku ni, warna hitam. Ya, belakang depan semua warna hitam. Tidak ada, orang kata, rekod di mana dicetak, diterbit sebagainya. Tetapi, ini adalah Bible dalam bahasa Melayu. Yang diedarkan di Selangor. Yang diletak di motor-motor siapa yang parking ni, dan antara sahabat kami yang bagi pada kami ni, mereka sebut bahawa di merata di kawasan motor, di kawasan Kelang tu, mereka letak Bible ni. Dan digunakan kalimah Allah. Dan ini antara perkara yang menjadi isu yang ada kebimbangan apabila mengatakan menyalahgunakan kalimah Allah di dalam penyebaran dalam risalah agama Kristian. Dan mereka juga meletakkan kalimah Allah tu pada tempat yang tidak kena. Ya, sudut tata bahasa pun tak kena dan sudut bahasa Arab pun tak kena. Jadi banyak perkara. Jadi bukan isu antara non-Muslim itu boleh guna kalimah Allah atau tidak, tetapi the isu spesifik adalah tiga perkara yang dibangkitkan tadi. Baik, terima kasih ucapkan. Pertama, seperti mana disebut oleh saudara kita berkenaan dengan Bible itu sendiri. Pada asalnya memang tidak adalah perkataan Allah. Tidak ada. Seperti mana kalau kita tengok di sini, saya bawa Bible asalnya ialah bahasa Ibrani. Yang ini, bahasa Ibrani adalah Old Testament. Yang ini perjanjian lama. Yang mana memang tidak ada kalimah Allah. Yang mana yang ada adalah perkataan Eloh. Tapi ramai yang salah terjemah Eloh itu sebagai Allah. Sebenarnya tidak. Eloh adalah ilah. Masih lagi umum. Tuhan. Mana ilah tu mana-mana boleh guna pakai. Dan apabila diterjemahkan dalam bahasa Greek, yakni dalam New Testament, perkataan Allah juga tidak ada. Yang ada adalah kurios dan juga theos. Dan bagaimana boleh wujudnya kalimah Allah di Nusantara ini adalah ia mula diterjemahkan oleh seorang missionary daripada Belanda bernama Albert Cornelius Ruhl. Dia panggil Ruhl Bible. Ruhl lah orang pertama pada abad ke-16 bila dia datang bersama dengan penjajah ni, datang ke Nusantara. Dia orang Belanda. Masalah. Ya, Bible pun dalam bahasa mereka lah. Dan tidak ada kalimah Allah pun. Tetapi oleh kerana dia melihat orang Melayu ni beragama Islam, maka dia cuba, sebab dalam Kristian ni ada satu kaedah, method, orang kata apa, uslub dakwah lah. Uslub dalam missionary ni pun ada juga. Dia adalah satu perkataan dia panggil contextual theology. Yakni dia masuk satu tempat tu, dia cuba nak faham situasi masyarakat, dia akan guna bahasa-bahasa masyarakat setempat, situasi masyarakat setempat, kan? Lalu dia akan bawa elemen-elemen agama Kristian ke sana. Sebab itulah isu yang pernah saya timbulkan dulu, wajah Jesus tu ada pelbagai. Di India muka macam orang India, di Jepun muka macam orang Jepun, di Afrika muka macam orang Afrika. Sebab apa? Sebab itu dipanggil contextual theology. Bila dia sampai satu negara, dia akan cuba nak applykan wajah Jesus itu dalam konteks masyarakat dia. That's why ada pelbagai variasi wajah Jesus itu sendiri. Sebab dia nak orang kata nak ambil hati masyarakat ni. Lalu Albert Cornelius Ruhl ni, bila dia sampai, dia orang pertama terjemah Bible dalam bahasa Melayu dan dia menggunakan perkataan Allah. Sebab antara faktor utama adalah memang nak menyebarkan agama Kristian kepada orang Melayu yang beragama Islam. Dan diikuti oleh
tokoh-tokoh terkemudian. Sehingga Bible Melayu diterjemah jadi lengkap satu Bible tu oleh Melchior Ledecker. Melchior Ledecker ataupun Bible Ledecker ni adalah Bible pertama bahasa Melayu yang lengkap. Dan bukan sahaja kalimah Allah diguna, malah perkataan Jesus itu juga ditukar kepada Isa Al-Masih. Untuk semata-mata, malah salah seorang daripada pengkaji barat bernama Robert A. Hunt, dia clear mengatakan bahawa Ledecker ni mengekalkan perkataan Allah, mengekalkan perkataan Isa Al-Masih ni adalah untuk menarik orang Muslim di Nusantara. Jelas clear disebut. Itu kerana kalimah Allah mula digunakan untuk adalah usaha dakwah yang dilakukan oleh penjajah pada suatu ketika dahulu.